Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama untuk kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran akidah. Pelajaran berkenaan dengan akidah, iaitu keimanan kita, keyakinan kita kepada agama kita, agama Islam. Dalam pelajaran kita ini kita akan belajar berkenaan dengan sifat iradah, yang mana kita telah mempelajari sifat iradah, pengertian sifat iradah pada minggu sebelum ini. Dan pada kali ini, kali yang kedua, kita akan mempelajari pelajaran yang berkaitan dengan sifat iradah, iaitu sifat wajib bagi Allah Ta'ala bagi tahu 5 yang Ustaz akan sampaikan pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar 3 perkara, iaitu berkenaan dengan dalil akli, keimanan kita kepada sifat iradah Allah Ta'ala. Yang kedua, kita akan lihat berkenaan dengan hukum beriman kepada sifat iradah Allah. Dan terakhir kali, sifat lawan kepada sifat iradah ini. Jom kita lihat. Pertama, iaitu dalil akli bagi sifat iradah. Dalil ni maksud dia bukti, hujah dari sudut akal, pada fikiran kita, akal kita, bahawa Allah wajib, Allah bersifat dengan sifat iradah. Iradah kita semua maklum pada minggu sebelum ni, iaitu bermaksud Allah Maha berkehendak, apa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Okey, cuba kita tengok, lihat apakah hujah, bukti, dalil pada sudut akal kita Allah bersifat dengan sifat iradah. Yang pertama, kita lihat hujah pada akal kita, Allah menciptakan makhluk ini tanpa dipaksa. Allah menciptakan semua makhluk di atas muka bumi ini, di alam ini, tanpa dipaksa, disuruh, melainkan semua tu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tidak ada paksaan daripada kuasa yang lain, melainkan Allah yang berkehendak untuk menciptakan makhluk. Okey, orang yang terpaksa melakukan sesuatu itu dikira lemah. Dikira lemah. Sekiranya Allah itu dipaksa oleh suatu kuasa yang lain untuk melakukan sesuatu tanpa mengikut kehendak dia sendiri, itu bermakna Allah itu bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Kalaulah Allah buat sesuatu tanpa kehendak dia, tapi dipaksa oleh kuasa yang lain. Kuasa yang lain. Bila dipaksa, dan itu menunjukkan sifat orang yang dipaksa ini adalah sifat lemah. Orang yang dipaksa buat sesuatu benda adalah orang yang bersifat lemah. Dan mustahil bagi Allah itu bersifat dengan sifat lemah. Mustahil Allah bersifat dengan sifat lemah. Dan ini menunjukkan bahawa Allah berkehendak mengikut kehendak dia sendiri, tanpa dipaksa oleh sesuatu yang lain. Kerana kalau dipaksa oleh sesuatu yang lain, menunjukkan itu sifat lemah, dan mustahil Allah itu lemah. Kerana Allah itu berkuasa untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak dia sendiri, tanpa terikat, tanpa dipaksa oleh kekuatan yang lain. Itu pada sudut akal kita menunjukkan bahawa wajib Allah bersifat dengan sifat iradah, maha berkehendak, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, Allah boleh buat. Yang kedua, kalau kita lihat seterusnya, sekiranya Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, tentulah tidak ada alam ini. Alam ini di sekeliling kita wujud adalah kerana kehendak Allah Ta'ala. Ini membuktikan bahawa Allah itu berkehendak melakukan ataupun menjadikan sesuatu. Kalau tidak adalah alam ini. Menunjukkan ada alam ini, menunjukkan bahawa Allah Maha berkehendak menjadikan sesuatu mengikut kehendak dia sendiri. Boleh? Jelas? Itu bukti pada sudut akal kita menunjukkan Allah bersifat dengan sifat iradah. Okey, seterusnya
Kita lihat apa hukum kita beriman kepada Allah, yang mana Allah bersifat dengan iradah. Apa hukum kita percayai, meyakini bahawa Allah bersifat dengan sifat iradah. Allah Maha berkehendak ini. Hukum dia iaitu hukum kita percaya, meyakini Allah bersifat dengan iradah, iaitu sudah tentu adalah wajib. Wajib ni maknanya kita wajib meyakini dalam diri kita bahawa sesuatu perkara tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Wajib kita yakin. Sesuatu benda yang ada atas muka bumi ini, di alam ini, berlaku, tidak berlaku, melainkan semua tu mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala ni, pasti akan berlaku. Pasti akan terjadi. Dan yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, pasti tidak akan berlaku, tidak akan terjadi. Ini hukum wajib kita beriman. Allah bersifat dengan sifat iradah. Okey, terakhir sekali, apakah sifat lawan kepada sifat iradah itu? Lawan kepada sifat Allah iaitu sifat iradah, yang dikenali juga sebagai sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil bersifat dengan sifat apa? Iaitu karahah. Apa dia? Karahah. Apa maksud karahah? Lihat kepada maksud bulatan merah yang bawah sebelah kiri murid-murid sekalian, iaitu terpaksa. Karahah ni maksud dia terpaksa. Mustahil Allah bersifat dengan sifat karahah, iaitu terpaksa. Dipaksa oleh sesuatu untuk buat sesuatu benda tanpa kehendak dia sendiri. Tak. Mustahil Allah bersifat dengan sifat iradah. Wajib Allah bersifat dengan sifat apa? Mustahil Allah bersifat dengan sifat karahah, dan wajib Allah bersifat dengan sifat iradah. Itulah pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan dalil akli sifat iradah Allah, dan juga hukum kita mempercayai Allah bersifat dengan iradah. Dan terakhir sekali, iaitu lawan kepada sifat iradah atau dikenali sebagai sifat mustahil bagi Allah. Moga-moga pelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan dan memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu alam, sehingga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.